Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Kitab Jawi kita pakai muka surat 27. Kata musannif rahimahullah taala wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba 'alayhi ta'ala shay'un minha 'aqlan aw istahala 'aqlan lan qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan wa zalika la yuqalu. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata menjadikan kita khairul ummah, umat terbaik, itulah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur dapat Islam melalui mak ayah kita sejak lahir lagi. Bila Islamnya mereka, kita dilahirkan daripada mereka yang Islam. Islamlah kita. Alhamdulillah. Diberi pula nikmat, dibesarkan kita dalam keadaan taat. Alhamdulillah. Dia beri lagi nikmat, kesedaran untuk belajar agama Islam ni. Walaupun dah dapat Islam, tapi agama ni kena belajar. Alhamdulillah dicenderungkan kita untuk belajar, duduk majlis ilmu, supaya benar-benar kita boleh hidup sebagai orang beragama. Dan beragama tu dengan mana hidup dalam keadaan mentauhidkan Allah sebagai ilah. Dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencontohi dia, banyakkan selawat salam atas dia, dan sentiasa kan menjadikan apa tunjuk ajar dia sebagai pedoman hidup kita. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula dalam satu majlis yang sangat mulia, belajar pula pelajaran mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita adalah kalian nak membicarakan kaedah nak berdalil mengenai sifat yang kita dah belajar dalam bab ketuhanan ni, sifat harus. Dan ni kalau ikut pelajaran kita, ni sifat pelajaran yang telah kita belajar dulu, dan rasanya memang kita dah faham lama dah. Apa dia? Allah Ta'ala ni tak ada satu pun perkara yang wajib atas dia untuk buat mungkin. Dengan bahasa lain, membuat makhluk ni harus pada Allah Ta'ala. Allah tentu sabit pada dia, zat dia, sifat dia. Yang ni wajib, mesti. Pasal kita makhluk, kita bukan ada sendiri. Allah lah yang mesti mengadakan kita. Untuk mengada, mesti sabit zat Allah Ta'ala sempurna, perbuat sifat dia sempurna. Di atas zat dia dan sifat dia yang sempurna itu, tentulah memboleh dan memungkinkan dia nak menjadikan makhluk sekehendak dia. Satu. Dan tentulah dia buat makhluk dengan sempurna, sesempurnanya. Di atas dia ilah, dia tak hajat pada sesuatu, sempurna zat dia dan sifat dia. Dia tak hajat nak buat makhluk sebenarnya, pasal dia tak perlukan makhluk. Tapi tentulah
Setiap apa yang dia buat mempunyai hikmah sesuatu. Yang tu yang asal kita belajar dalam bab kefahaman bab ketuhanan, khasnya nak fokus mengenai harus pada Allah Ta'ala nak buat makhluk. Bukan wajib dan bukan mustahil. Memustahilkan kebolehan Allah Ta'ala buat makhluk, berarti kita mengiktikadkan tak sempurnanya Allah Ta'ala kerana tak mungkin dia boleh buat makhluk. Subhanallah. Mewajibkan Allah Ta'ala, mengiktikadkan wajibnya Allah Ta'ala buat makhluk juga satu kesalahan. Kerana seolah-olah memaksa dia untuk dia membuat sesuatu sedangkan dia di atas pilihan dia untuk dia nak buat sesuatu. Bukan wajib atas dia nak buat sesuatu. Tak ada apa pun nisbah nak buat makhluk ni pada Allah Ta'ala wajib. Allah Ta'ala nisbah dia nak buat ke makhluk ni semua makhluk. Dasar akidah yang kita kena pegang, membuat makhluk atau tak buat makhluk, atas seumum bahasa begitu, harus pada Allah Ta'ala. Buat makhluk ataupun tak buat makhluk tu dengan bahasa lain, detail dengan dia, nak buat laki ke, perempuan ke, manusia ke, malaikat ke, jin ke, haiwan ke, tumbuhan ke makhluk yang tak bernyawa langsung. Nak jadikan kaya ke, miskin ke, muslim ke, kafir ke, nak jadikan dia ni orang taat ke, derhaka ke, laki ke, perempuan ke, orang yang sihat ke, berpenyakit ke, semua adalah di atas hak dia untuk dia nak buat. Satu. Dan semestinya di atas, walaupun hak dia nak buat apa, tak mungkin dia akan buat dengan sia-sia. Mesti semuanya terperinci, teratur, kemas, cantik. Takkan ada apa-apa penciptaan dia yang nama kekurangan, kecacatan. Kerana di atas segala zat dia dan segala sifat dia yang sempurna, tentulah menghasilkan perbuatan dia yang sempurna. Itu dasar akidah kita. Jadi kita nak sambung ni, nak sambung apa? Dalil untuk membuktikan Allah Ta'ala ni bukan wajib atas dia nak buat satu, bahkan harus. Baik. Yang tu kita tengok terjemah dulu. Adapun bukti bahawa harus bagi zat Allah Ta'ala memperbuat perkara mungkin atau meninggalkannya. Apa dia punya bukti? Buktinya ialah kerana bahawasanya kalaulah wajib ke atas Allah Ta'ala barang sesuatu daripadanya, daripada mungkin ini, daripada makhluk ini, kalau ada yang Allah Ta'ala wajib buat di segi akal, jadi perkara wajib nak sebut ni wajib akal. Wajib pada akal Allah Ta'ala mesti buat makhluk. Misalnya, kalau ada orang yang memahamkan begitu pada Allah Ta'ala, mengiktikadkan macam tu pada Allah Ta'ala, ataupun mustahil dari segi akal, ataupun dia bukan kata mesti Allah Ta'ala buat ini, dia kata tak mungkin Allah Ta'ala akan buat begini sama sekali, sedangkan nisbah Allah Ta'ala nak buat tu adalah harus. Nescaya terbaliklah hukum. Nescaya hukum akan jadi terbalik. Tak mana? Terbalik ni yang dia kata perkara yang mungkin itu akan bertukar menjadi wajib, ataupun perkara yang mungkin itu akan bertukar menjadi mustahil. Nisbah Allah Ta'ala perkara yang harus takkan jadi wajib, perkara yang harus takkan jadi mustahil. Harus tetap kekal harus. Walaupun Allah dah buat makhluk ni, walaupun nisbah nak buat tu harus, tetap makhluk ni harus pada hukum untuk Allah Ta'ala nak buat, bukan wajib atas dia. Kalau ada makhluk yang dia tak buat, memang di atas hak Allah Ta'ala pilihan untuk dia nak buat ataupun tak buat, tetap di atas hukumnya, bukan mustahil Allah Ta'ala nak buat, tapi atas hukum harus, dia tetap harus. Okay. Dan ini dasar dia sebut bahu akal dan sedikit di atas burhan, kaedah berdalil berfikir itulah. Jadi kalau kita memang duk pegang bahawasanya Allah Ta'ala ni harus untuk dia nak buat sesuatu atau meninggalkan membuat sesuatu,
Kalau kita dah pegang macam tu, alhamdulillah, mujur. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang salah akidah ialah orang yang mengiktikadkan Allah Ta'ala wajib buat sesuatu. Begitu juga memustahilkan membuat sesuatu. Mungkin bahasa sesuatu itu umum macam ni. Ada orang yang dia berpahaman Allah Ta'ala mesti buat benda baik-baik. Mustahil Allah Ta'ala buat benda yang buruk-buruk. Kan? Dah nampak sesuatu lah. Wajib ke nak buat baik? Apa hukum? Ke Allah yang buat baik, buruk dia. Kita beriman dengan qada qadar, ada tu. Siapa yang buat kebaikan? Kebaikan datang daripada siapa? Keburukan pun datang daripada siapa? Siapa yang bagi jadi iblis, jadi iblis? Siapa yang bagi malaikat, jadi malaikat? Mana boleh jawapan lain? Nak kafir, bahasa mudah itu. Jadi Allah wajib ke buat perkara baik je? Boleh tak dia buat istilahnya perkara buruk? Ikut dia lah. Kalau dia kata, kalau wajibkan dia buat benda baik, tak adalah virus corona tu. Faham? Wajib atas dia buat benda baik, tak adalah orang kafir. Faham? Betul? Ada tak orang kafir? Berlambat-lambat wajib atas dia buat benda baik, kalau tak adalah DAP. Boh, itu senang. Ada tak DAP? Penyokong DAP berapa ramai? Kalau tidak, takkan DAP boleh naik. Sikitlah mudah itu. Jadi, kalau kata Allah Ta'ala wajib buat benda baik, tentulah benda-benda yang tak elok tu tak ada. Sedangkan ada nak menunjukkan harus Allah Ta'ala buat. Walau bagaimanapun, ada orang memang pahaman dia, Allah Ta'ala ni hanya buat benda baik saja. Benda buruk bukan Allah Ta'ala buat. Jaga. Pahaman yang mengiktikadkan wajib Allah Ta'ala buat hanya benda baik. Yang ni bukan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Mewajibkan buat benda yang baik ni. Ini adalah pahaman Mu'tazilah. Dia ada satu prinsip dipanggil Allah Ta'ala wajib membuat salah wal aslah. Kalau ada Islam dengan kafir, kata dia yang Islam tu Allah Ta'ala buat, kafir bukan Allah Ta'ala buat. Dia berhujah begitu, tujuan dia adalah untuk mentanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak selayaknya. Pasal dia tak akidah, dia kata Allah Ta'ala wajib buat benda baik, maka dengan itulah dia terpaksa menerima kenyataan Allah Ta'ala ni buat benda baik. Itu yang buruk je lah. Yang buruk ni bukan perbuatan Allah Ta'ala. Yang ni adalah datang daripada makhluk sendiri. Yang bila Allah Ta'ala dah jadikan makhluk, maka makhluk bertanggungjawab di atas perbuatan makhluk. Makhluk Allah Ta'ala tak campur tangan dah di atas perbuatan makhluk yang tak ikut perintah Allah Ta'ala. Ini pahaman Mu'tazilah. Pahaman ni tak betul. Tak betul. Sagi hak betul macam mana? Tengok. Kalau tuan-tuan ada hak biol faham, tanya. Kalau faham betul, mujur. Lepas tu sagi nak telan pula. Macam mana supaya di atas faham kita Allah Ta'ala ni harus membuat mungkin baik ataupun buruk. Bila kita terima kebaikan, okey. Bila terima kemudaratan, okey ke KO? Boleh faham tak kan? Boleh terima tak boleh terima? Boleh accept tak yang ni berlaku kat kita dengan sabar dan rujuk ke orang salah? Boleh tak boleh? Tak boleh tu mesti ada civil. Pasal apa? Pasal tak boleh pandang perbuatan dia. Tak boleh pandang daripada dia. Asal saya nak sebut ialah pahaman Mu'tazilah ni. Jadi Mu'tazilah pahaman dia Allah Ta'ala wajib buat benda baik. Dia kata bila Allah Ta'ala dah buat makhluk, khasnya manusia, jin ni, ada taklif syarak. Bila dah bagi akal yang sempurna, tengok ada yang kufur, ada yang ingkar. Kata dia Allah Ta'ala kalau nisbah Islam dengan kafir, Allah Ta'ala hanya wajib membuat benda yang salah. Allah Ta'ala, orang Islam Allah Ta'ala buat, kafir ini bukan perbuatan Allah Ta'ala. Ini Mu'tazilah. Kafir ni apa? Dia yang buat perbuatan dia sendiri. Allah Ta'ala tak campur tangan dah dengan perbuatan dia.
Kerana dia telah mengingkari apa Allah Ta'ala buat. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala dah tak campur tangan dengan dia, kata dia. Sekali dengar macam, okey tak? Sekali dengar macam, okey tak? Bunyi, okey ke tu? Okey, Mu'tazilah. Itu antara Islam yang kafir kalau macam ni. Ada Islam main masjid, ada Islam tak main masjid. Dia kata Allah Ta'ala wajib buat solah, itu satu, membuat aslah. Ni kaedah dia. Apa aslah? Apa maksud dia? Maksudnya kalau ada Islam, satu Islam main masjid, satu Islam tak main masjid. Orang Islam main masjid ni Allah Ta'ala buat, orang Islam tak main masjid ni bukan perbuatan Allah Ta'ala. Siapa? Allah hanya buat benda yang aslah. Jadi kalau ada orang Islam main masjid, memang dengan taufik hidayah dia Allah Ta'ala bagi dia main masjid. Jadi yang tak main masjid, Allah Ta'ala tak campur tangan tentang dia tak main masjid tu. Pasal apa? Dah dia diberi akal, dia beri pilihan untuk pilih main masjid, dia tak pilih main masjid. Maka dengan tu dia yang buat perbuatan tu, Allah Ta'ala tak campur tangan. Dia tak perbuatan dia tak main masjid. Yang ni bukan perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib membuat solah dan aslah saja. Mustahil Allah Ta'ala buat orang Islam yang tak main masjid tu. Sekali dengar macam. Kalau saya syarah je itu, saya silap tuan-tuan balik beriman dengan akidah tu lagi. Ni yang bahaya mengaji tak betul. Satu ngaji mesti daripada sumber yang betul. Pasal benda yang tak betul boleh disyarah untuk jadi betul. Dengar elok ayat tu. Walaupun menggunakan ayat Quran dan hadis. Boleh kan? Ada je ayat Quran dan hadis yang bila tak dipaham dengan betul, dimanipulasikan dia boleh disyarah dengan syarahan tak betul. Lagi saya akan masuk juga bab tu insya-Allah. Ni kita cerita Mu'tazilah dulu. Pasal ni asas pahaman. Pasal ada dah lama dah berlaku pun ulama kita dah tolong murnikan pahaman ni salah. Jadi kalau Allah Ta'ala bukan wajib membuat solah dan aslah, itu pahaman Mu'tazilah tu. Apa hukum? Allah Ta'ala harus membuat solah dan aslah. Bukan wajib. Maksudnya hak Allah Ta'ala nak bagi jadi seorang tu Islam atau kafir. Hak Allah Ta'ala. Nisbah nak pergi masjid, tak pergi masjid. Nisbah Allah Ta'ala nak menentukan dia pergi masjid atau pergi masjid ni. Itu adalah hak Allah Ta'ala. Kita bincang ni tak mana. Kita bincang ni dari sudut nak bincang atas Allah untuk dia nak menentukan apa. Memanglah hak dia. Dia Tuhan. Siapa ada campur tangan pada dia dalam bab untuk menentu untuk apa keputusan dia nak buat pada makhluk. Siapa ada campur tangan? Tak pernah dia ajak makhluk untuk mesyuarat dengan dia. Subhanallah. Makhluk mana layak untuk dipanggil mesyuarat dengan dia? Subhanallah. Subhanallah. Takkan ada suasana macam tu. Di atas akidah kita ke Allah yang dia ilah, dia sempurna, tentulah semutlaknya untuk dia nak buat sama ada perkara tu nama solah ataupun aslah. Kalau nisbah saya sebut tadi kafir dengan Islam, hak Allah Ta'ala nak buat seorang tu Islam ataupun kafir. Hak Allah Ta'ala untuk dia nak buat orang Islam tu taat ataupun derhaka. Hak Allah Ta'ala. Baik. Di atas hak Allah Ta'ala dia nak menentu, tu tak ada siapa boleh campur tangan. Siap. Itu bincang kita. Keadaan kita ahli sunnah wal jamaah, kita nak memahamkan dalam bab sifat keharusan pada Allah Ta'ala ni, dia mesti tengok dua angle. Yang ni kita tengok dari sudut angle ketuhanan. Yang satu lagi kena tengok angle pentaklifan. Angle pentaklifan ni macam mana? Allah Ta'ala bagi nyawa tak kita? Bagi nyawa tak? Dia bagi akal tak? Dia bagi Rasul tak? Masa yang sama, setan ada tak? Nafsu ada tak? Orang kafir ada tak? Dia dah bagi pedoman belum? Dah bagi pedoman belum? Kita pun sebenarnya ada tak kemampuan untuk boleh ada sentuhan hati. Benda ni baik atau buruk? Sebenarnya ada tak? Betul ke memang ada? Tuan-tuan rasa tak bila tuan-tuan tengok benda-benda yang merepek ni tuan-tuan rasa bersalah? Ada tak? Betul, cakap ikhlas ke tak ada? Aku rasa tak bersalah pun tengok ni, ada tak?
Ada? Rasa tak bersalah. Rasa tak bersalah. Apa bukti? Macam tak erti kan ni. Apa bukti rasa bersalah? Kalau orang lain tengok, kita tengok apa? Malu lah. Sorok tak benda orang? Sorok tak? Sorok tak? Tak sorok? Oh, dia orang ni tak faham ni, beku ni. Sejuk sangat ke apa? Kita kadang dah lah sekon, buka kipas lagi kan. Kadang pelik kat ni. Saya tak tahulah keperluan ke, ni mewah ke. Memang orang sini, pasal dah biasa duduk dekat Eskimo kan. Dia sejuk je. Saya tak tahulah. Kalau saya dah sejuk ni. Tak faham juga. Takkan saya nak bagi arahan kan. Kalau faham tu, fahamlah saya cakap apa tu. Apa saya nak kata ni? Rasa tak bersalah bila kita buat benda tak betul tu? Rasa tak? Sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi satu fitrah kat kita untuk kita rasa bersalah. Dan kita akan kata, aku ni salah ni. Okey. Aku salah ke Allah salah? Aku salah ke Allah salah? Bukan Allah yang buat bagi kita tengok ni. Macam. Okey. Okey. Nak sewil boleh. So saya kata mesti nak kena faham dari dua angle. Kan lega sikit kan. Kena tegur punya. Apa saya nak sebut ni? Salah Allah pasang kipas ke salah kita pasang kipas? Kita lah kadang kita terlepas pandang. Ada benda yang sepatutnya use your sense. You supposed to use your sense, you know. Macam tak ada sense saja. Tak faham? Boleh kot cakap putih sikit-sikit itu tak? Gunakanlah sensitivity kita kan untuk bertindak sesuatu. Macam tak sensitif saja. Kedah berbuntuk kepala otak apa sampai tak rasa ada apa-apa perasaan apa pun sikit. Jadi saya nak sebut sudut apa ni? Ni nak sudut angle taklif. Jadi di atas apa yang kita duk bicara, Allah Ta'ala ni harus sebab mungkin untuk memang kita tak fikir dah. Alhamdulillah. Baik buruk datang oleh siapa? Allah. Okey. Memang Allah Ta'ala menentu. Tak akan ada siapa campur tangan. Okey, siap. Walaupun begitu, soal, kita tahu tak apa Allah Ta'ala buat kat kita? Kita tahu tak apa Allah Ta'ala tentu kat kita? Betul ke tak tahu? Soal lagi sekali, tidur ke apa dia ni? Kita tahu tak apa Allah Ta'ala tentu kat kita? Tak tahu. Untuk nak buat apa? Mestilah buat apa yang dia bagi pedoman untuk kita buat dan kena tinggalkanlah apa yang dia larang kita untuk buat. Itulah kaedah dia. Bahasa lain, usahakanlah diri untuk cari dapat redha Allah Ta'ala. Jangan usahakan diri untuk dapat murka Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, usahakanlah diri untuk melaksanakan apa perintah Allah Ta'ala, tinggalkanlah larangan-larangan Allah Ta'ala. Mesti prinsip dia macam tu lah. Usahakan diri untuk mendampingi diri dengan Allah dan Rasul. Jauhilah daripada mendampingi nafsu dan syaitan. Kan macam tu prinsip dia. Boleh? Tentu memang Allah Ta'ala tentu. Baik. Isu tentu tu sikit. Kenapa pula Allah Ta'ala tentu? Kerana Allah dia ilah. Mana boleh ada apa yang berlaku tanpa ilmu dia dan ketentuan dia? Mana mungkin? Pastilah segala berlaku dengan ketentuan dia dan ilmu dia. Kalau ada yang berlaku tanpa ketentuan dia, maksudnya dia bukan Tuhan. Ada sesuatu yang berlaku di luar kawalan dia. Takkan macam tu? Subhanallah. Mestilah setiap berlaku tu semua dalam ilmu dia, semua dalam ketentuan dia. Tentulah dia yang perencananya dan pelaksananya. Surely dekat dia tanpa ragu. Dan harus untuk dia nak buat apa dia nak buat. Cuma kena faham. Bijaklah dia buat. Perancangan dia cantik tak? Ada tak cacat dan kekurangan? Yang tu yang kita kena tengok pula dari sudut ni. Sudut pentaklifan Allah kat kita. So yang saya tanya tadi, kita tahu tak apa Allah Ta'ala tentu? Tak tahu. Sagi nak makan apa? Tak tahu.
Banyak mana nak makan? Duduk kursi mana? Yang kata sagi nak makan tu, ni sekarang ni. 8.35 lagi tuan tahu tak tuan-tuan dalam keadaan mengantuk ke tak mengantuk? Faham ke tak faham? Contoh lah. Masih di sini ke duk teringat di rumah? Contoh. Itu pun kita tak boleh nampak keputusan dia. Bahasa Quran sebut, fala ta'lamu nafsum madza taksibu ghada. Kata Allah Ta'ala, tak akan satu diri pun boleh tahu apa yang dia boleh buat esok hari. Panjang tu kalau ikut ayat Quran tu. Kita takkan tahu di mana tempat kita nak mati, apa rezeki kita nak makan. Tak tahu apa pun tuan-tuan. Nisbah pada hadapan. Kita hanya boleh merencana dan merancang. Kita merencana dan merancang. Siapa menentu? Soal pula. Kita menentu dan merancang. Allah menentu di atas rancangan kita ke di atas ketentuan kita perancangan itu berlaku. A, B. Macam tidur je. Mengaji kadang tak ambil perhatian macam tu lah. Bila yang nampak je faham. Rupanya hayal lah ke mana. Adakah bila kita merancang dan buat sesuatu ni, Allah akan buat keputusan berdasarkan perancangan kita? Subhanallah. Sebenarnya apa? Sebenarnya apa yang kita duk rancang, duk buat dan berlaku itu, itulah ketentuan Allah Ta'ala kat kita. Nampak kita yang merancang dan menentu. Boleh kan? Kita yang merencana dan membuat sesuatu. Tapi sebenarnya, apa yang kita buat tu tiada lain melainkan semua dah sabit pada ilmu dan ketentuan Allah azali. Tapi kita tak tahu. Di atas tak tahu itulah yang kita nak bicara bab ni. Buat apa? Buat taklif, apa yang kita nak kena buat, dan prinsipnya, laksana apa disuruh, tinggal apa dilarang. Prinsipnya, cari apa yang mudarat, tinggalkan apa manfaat. Tidak terbalik lah. Cari apa yang manfaat, tinggalkan apa yang mudarat. Usaha bersungguh-sungguh untuk istilahnya mendamping diri pada Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan nafsu dan syaitan. Memang prinsip dia macam itu. Itu prinsip dia. Dia atas prinsip itu. Bila kita boleh buat taat. Nak buat apa? Pujilah Allah Ta'ala di atas ketaatan yang kita dah boleh buat. Kita buat taat ke Allah yang sebenarnya takdirkan kita untuk buat taat? Mestilah takdir dia untuk kita buat taat. Satu kita buat taat. Tapi nampak siapa taat? Nampak tak baik aku? Nampak tak macam orang soleh je? Nampak tak? Nampak warak je? Nampak takwa je? Oh, nampak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Duk infak sana, infak sini. Nampak tak bagusnya kita? Nampak tak? Bagus. Kalau Allah Ta'ala tak bagi nyawa kau, mana kau nak boleh buat benda? Dia tak ada kan kita, tak wujud kita pun. Dia tahu taufik hidayat yang kita, tak bertemu kita Nabi Rasul, tak dibukanya pintu hati kita, mana kita boleh buat kebaikan tu. Itu yang diajar dalam kaedah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila boleh buat kebajikan, memang kita dianjurkan untuk buat kebajikan, buat untuk ketaatan, ikut sedapat mungkin perintah Allah Ta'ala berdasarkan contoh yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW yang terdekat dengan kita, bergurulah. Untuk guru ni mendidik, mengasuh kita, mengajar kita ke jalan kebenaran, ikut tunjuk ajar dia. Tengok berjaya. Pujilah Allah di atas apa kejayaan yang kita dapat, dan balikkan kebaikan yang kita buat tu bukan ke kita, bahkan hadirkan dalam hati Allah yang bagi aku ni dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah. 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 Bukan alhamdulillah seronok aku buat kebajikan. Alhamdulillah Allah bagi aku untuk buat kebajikan. Dia yang limpahkan kurnia kepada aku untuk aku buat kebajikan. Ini kaedah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Ta'ala perintahkan, bagi tahu Muhammad, kamu mesti sebut apa dia? Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala berilah.
Dengan itu kamu mesti seronok. Jadi seronok bukan seronok kita buat taat tu. Seronok Allah bagi aku boleh buat taat. Alhamdulillah. Kalau orang puji kita pun, kau ni aku tengok baik aja. Allah yang bagi kebaikan kat aku. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan rasa kembang pungkok walaupun sikit. Ini tauhid kita. Kalau rasa kembang, ada benda tak kena tu. Pasal merasakan keakuan diri. Rasa aku dan tak faham la ilaha illallah yang kita dah belajar, kita tak boleh nak rojokkan Allah lah sebenarnya ilah yang dialah ghani, dialah tak hajat pada sesuatu, dia yang bagi jadi kita sesuatu, dan bila dia yang bagi kita jadi buat sesuatu, antaranya kebajikan yang kita dah buat ni, Allah ni huwal ghaniyul hamid, dialah yang layak kepujian. Kita duk rasa macam kita lah boleh buat kebajikan, kita layak kepujian. Tak betul faham kita ini. Nak betul ni memang kena seriously berguru dengan guru yang boleh asuh kita. Macam mana nak boleh rasa apa taat yang kita buat, ini Allah ka fadl urdu sikit lah. Belajar. Semua limpah kurnia daripada Allah Ta'ala semata-mata. Tak ada campur tangan kita sikit pun. Nampak rupa kita. Tapi sebenarnya taufik hidayat dia. Siap. Itu tang kebajikan. Okay. Kalau Mu'tazilah tadi, dia kata menyentuh juga. Tapi dia kata Allah wajib buat. Kita macam mana? Harus Allah Ta'ala buat. Dan bila kita dapat, pulangkan ke Allah Ta'ala. Pasal bukan hak kita. Siap. Okey, satu sudut ni. Apa dia? Kejahatan pula. Allah suruh tak buat jahat. Dia suruh tak buat maksiat. Dia suruh tak ikut nafsu. Dia suruh tak ikut syaitan. Tapi kadang ikut juga tak. Salah apa? Bukan Allah ke yang menentu. Sini kena kencing dengan syaitan ni. Nampak? Dah Allah takdirkan aku buat jahat. Macam mana? Ni ya. Mu'tazilah dah kena kencing syaitan ke ni? Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala wajib buat benda baik. Kejahatan bukan daripada Allah Ta'ala. Apa? Allah Ta'ala tak campur tangan langsung dalam buat kejahatan ni. Tengok satu sudut, okey tak? Okey tak? Okey, kita macam ni. Yang tu Mu'tazilah saya dah sebut. Yang tu campak parit, tak betul. Ni saya nak cerita betul. Allah suruh tak kita buat jahat? Tidak. Dia suruh tak kawan nafsu? Lawan nafsu ke kawan? Lawan. Yang turut bahasanya. Lawan tak syaitan? Syaitan ni musuh ke kawan? Dia buat musuh ke dia buat kawan? Itu kena mengaji juga khas. Dan PM tepi. Nak mengaji macam mana tu. Okey. Lepas tu, kita turut tak juga nafsu? Turut juga tak syaitan? Soal, salah siapa? Syaitannya salah. Salah siapa? Allah bagi jadi kita tidak? Dia bagi tak kita akal? Dia bagi tak Nabi? Dia bagi tak Rasul? Dia bagi tak Quran? Dia bagi tak petunjuk? Dia bagi tak perasaan rasa bersalah tu? Bagi tak? Kita rempuh juga. Rempuh tak? Okey, siapa salah? Kita salah. Kita salah pasal apa pula? Kan Allah yang menentu. Nanti. Menentu mesti daripada dia pasal dia Tuhan. Mana boleh bukan ketentuan dia. Tapi dia tak pernah buat kita dalam keadaan dia menyuruh kita buat benda yang dilarang. Boleh faham tu? Bila dia tak pernah suruh kita buat benda yang dia larang, tapi kita dengan apa yang dia buat kat kita, dengan ikhtiar dia beri kat kita, gangguan apa tu satu hal. Apa saya nak sebut ialah bila dia dah bagi kat kita kederat usaha ikhtiar ni, habis-habis kita pilih untuk nak buat benda yang larangan dia, dia masih memberi tak kederat ke kita? Masih beri tak kederat? Penglihatan dia bagi tak? Nyawa dia bagi tak? Kesempatan dia bagi tak? Dia istilahnya memberikan
dengan kederat yang dia beri tu, pilihan yang dia beri kat kita pilih tu, dia melepaskan kita untuk buat di atas apa yang kita pilih dan ikhtiar, sedangkan dia melarang buat benda tu. Boleh faham maksud saya macam tu? Boleh? Kan? Dia melepaskan kita tu, dia bukan redha dengan apa yang kita buat, langgar perintah dia tu. Dia tak pernah redha. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tak suruh buat benda-benda keji. Wala yarda li ibadihil kufr. Kalau kafir pula, dia tak pernah redha ada kufur yang dibuat oleh hamba dia. Dia tak pernah perintah pun supaya makhluk ni syirik kan dengan dia. Tak pernah. Tapi bila kita buat, siapa salah? Kita salah. Kederat memang dia bagi. Pedoman dia dah bagi. Yang ni lah istilahnya taklif dekat kita. Yang ni lah kaedah ahli sunnah wal jamaah, nisbah pandang sudut taklif. Bila salah, jangan salahkan Allah Ta'ala, salahkan diri sendiri. Pasal apa? Allah tak pernah suruh buat benda salah. Dia dah bagi Nabi Rasul untuk bagi pedoman, dia bagi untuk guru, wafilah bahasa itu, untuk ajar kita benda yang baik. Dia dah bagi satu perasaan naluri untuk berasa takut, malu dengan orang apabila buat apa-apa kesalahan. Bahkan ada isyarat dalam hadis Nabi SAW. Dia kata bila kita buat kejahatan ni, hati kita dia pasti akan merasa bergetar, dia akan merasa tak tenang, dia akan rasa resah, gelisah, gundah gelana bila buat maksiat. Memang itu fitrah hati kita. Satu, Rasulullah dalam hadis dia disebut, kalau kamu nak buat sesuatu, istafti qalbak. Kamu minta fatwa dengan hati kamu. Nak buat tak buat? Nak buat tak buat? Macam mana? Apa rasa? Berdebar. Duk. Tinggal. Boleh makan tak tahu? Maggi. Duk. Bunyi pun Maggi. Bukan Nur Aini. Contoh kan. Maggi. Ladies choice. Bunyi macam ragukan aja. Pula tu perasa daging, perasa ikan bilis, perasa ayam. Ayam dia boleh macam mana dia boleh jadi bentuk cube-cube macam ni No tu bukan eja N-O-O-R, K-N-O-R. Keno tak apa keno. Contoh tuk. Boleh rasa kan. Rasa ni siapa boleh rasa? Orang ada iman ni memang rasa. Yang tu pun syarah ulama sebut macam tu. Dan mengikut sebagai ulama lagi mensyarahkan hadis tu, dia kata bukan saja orang ada iman rasa. Memang semua orang rasa. Cuma bila dia dah biasa langgar, dia dah tak rasa apa-apa dalam hati dia. Bahkan apa benda yang dia buat yang langgar perintah Allah Ta'ala tu, dia rasa lazat dan tak rasa berdebar pun. Bahkan dah tak ada apa-apa perasaan pada dia. Ada ulama mensyarahkan orang yang rasa berdebar ni menunjukkan iman masih ada dalam hati. Orang tak ada berdebar ni maksudnya iman telah dicabut dalam hati dia. Hati dia tak boleh dipakai untuk jadikan kayu ukur nak nilai benda ni baik atau buruk. Tak boleh. Hati dah mampus. Dia kena bagi hidup balik hati, bahawa hati dia akan ada sensitivity untuk akan rasa berdebar bila nak buat benda-benda tak elok. Satu, kalau kita dah biasa buat benda-benda tak elok tuan, bukan berdebar-debar lah, selamba je. Mula-mula kalau telah nak keluar dengan awet macam berdebar-debar dah hari-hari keluar macam mana, tak ada rasa apa-apa dah. Satu, jangan biasakan dengan maksiat, dia akan mematikan hati. Alhamdulillah. Orang tak biasa keluar dengan awet duduk sebelah dia pun dia tak boleh duduk lah. Tuan naik kapal terbang, tuan naik sorang-sorang, lepas tu sebelah ni awet macam seronok ke apa? Awet ni macam tu, kepala otak kau fikir tu, bukan bahasa saya macam tu lah tuan. Macam mana? Kita tak boleh hidup lah kalau boleh kepada ni, aku tak tengok kau, aku tak ada yang ambil nak kenal kau pun, tak tahu.
Nak ambil apa pun nak tahu apa kan. Kalau dia excuse me, yes, good lah dia nak tanya sesuatu kan. Can I speak with you for a moment? Contoh lah katanya. Yes, what for? Are you from Malaysia? Yes. Oh, are you Muslims? Yes. Dia nak tahu agama Islam punya. Layan lah Ustaz. Untuk jagalah pula batas-batas pandangan pergaulan kan. Jangan, oh you surely like to our religion lah. Oh, jangan nak buat gitu. Jangan nak buat gitu. Siap. Bertabur serban tu. Saya nak sebut tuan, bila tak ada kena-mengena, kalau kita pun konon nak dakwah lagi, takut kita yang terjun parit lagi. Tu masalahnya tu. Lebih baik hindarkan diri, buat tak tahu sudah. Sampai sudah tak kenal dia, tak peduli apa siapa dia. Contoh kan. Saya nak sebut tak rasa berdebar-debar tu mana. Kena bercakap pun, salah. Tak salah. Pramugari ke apa, macam kita duduk, pramugari duduk sebelah. Tutup tak tutup lagi tu. Dia lalu. Depak. Lalu sebelah kita. Alamak. Kalau kaki pening, dia bukan tu. Dia tunggu lagi. Lain tu kan sopan. Orang yang ada iman dia dah berdebar awal. Alamak. Buat tu mari dah. Encik nak beli apa? Tolak. Nak makan apa? Vegetarians? Nasi lemak? Naik kapal terbang ni tu lah. Tak biasa naik kapal terbang, diam. Sikit-sikit. Pasal layanan dalam bas tak ada tu. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita hati ni bila memang Allah Ta'ala jadikan, kalau orang beriman ni, hati dia bila nak buat benda yang tak elok ni, dia akan berdebar-debar. Jadi kalau dah buat benda tak elok, tak ada berdebar-debar pun, selamba je. Ada orang makan babi, selamba je. Makan tikus, makan anjing, bohweh tu. Macam orang kafir lah, pakai seluar pendek, pakai sependau, bohweh tu. Bercampur lelaki perempuan. Macam mana? Pada dia tak ada apa-apa lah. Kita tengok pun geli. Nak muntah rasa kan. Dia dah makan benda-benda macam tu dah. Itu lifestyle dia. Dia tak ada berdebar-debar lah. Sikit carah ke sana. Satu, kalau kita ni tak ada berdebar-debar langsung buat dosa maksiat, maksudnya hati dah mampu lama lah. Alhamdulillah. Orang azan tak pergi masjid, tak rasa bersalah. Dah mampu dah hati. Alhamdulillah. Satu, sebelum mati hati, usahakan untuk datang masjid. Bagi kasih kat masjid. Tak datang masjid rasa bersalah. Tak pasang surau rasa bersalah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Main mengaji ni balik tu, lari tu rasa bersalah. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Apa saya nak sebut ni asalnya ialah, jadi kalau kita buat benda salah dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah kita, disebab Allah memang harus saja dia nak buat solah ataupun aslah ni. Bukan wajib atas dia. Dia tak harus dia pula dah bagi pedoman kat kita, jalan baik mana, jalan buruk macam mana. Bila buat benda buruk, kaedah kita, adab dari segi bercakap, dan di atas hukum pentaklifan ni, salahkan diri kita, jangan salahkan Allah Ta'ala, jangan blame Allah Ta'ala di atas apa keburukan yang ditimpa kita. Apa saja keburukan. Kena coronavirus. Corona. Macam, mesti ada sebab. Pula tu kadang-kadang bising sibuk pasal lain, sebenarnya buat benda lain. Itu pun satu hal. Satu, berhati-hati dulu terima maklumat. Jangan sebar dengan ikut dan. Pasal tengok gaya tu ada hidden agenda tu. Saya nak sebut macam tu lah. Walaupun dalam masih proses, tapi saya kata ada hidden agenda. Pasal apa? Yang duduk datang pula virus, dia kata daripada Wuhan. Wuhan lah. Bukan tempat-tempat orang kafir tu. Wuhan ni, persentage orang Islam dia besar. Jadi seolah-olah kuman ni datang daripada tempat orang Islam. Sedangkan yang dibarakan pula sebab kuman pun pasal sebab makan ular sawa, makan tikus, makan kelawar, makan buaya, bohweh gitu. Ya ke itu sebab makan virus tu? Kalau ikut dia orang nak melantak makan babi apa tu, lama dah. Tak ada pun virus tu. Ini mesti benda lain ni. Lain. Pula tu dia orang macam terkawal aja. Semua dah siap pakaian apa.
macam ada sesuatu kita mesti ada prasangka kat situ. Tambah pula isu kemasukan orang Cina ni, mungkin orang Cina yang Islam pula nak masuk Malaysia. Lepas tu yang dah masuk ni hak kafir, tak nak bagi orang Cina yang Islam masuk Malaysia, bubuh tu dah tak boleh masuk. Contohnya tu kena tengok hati-hati sikit. Yang tu saja isu semasa. Isu asal apa? Jangan salahkan Allah Ta'ala di atas apa bencana yang kena. Kalau tengok dalam semua nas Quran, pandang sudut pentaklifan ni, Allah Ta'ala menyalahkan manusia di atas bencana yang kena. Allah Ta'ala memang dia yang buat semua. Tapi di atas pengurusan sabab-musabab, dia menyalahkan manusia di atas apa manusia buat. Dengan sebab tu berlaku kerosakan atas muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nyata kerosakan di darat dan di lautan. Pasal apa? Dengan sebab apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Jadi punca kerosakan pasal apa? Manusia punya kerja. Itu sebab berlaku kerosakan. Jadi kenapa pula Allah Ta'ala kata itu? Bukankah Allah yang buatkan kerosakan atau kebaikan? Memang hakiki dia. Tapi pandang pada sudut sabab-musabab, mesti ada cause and effect. Who is the effector? Yang itulah akan disebut sebagai pesalah yang akan dipertanggungjawabkan untuk bertanggungjawab menerima padahnya di atas kerosakan yang berlaku. Dan disebab buat, mestilah siapa pelaksana dia mengaku dan bertaubat di atas kesilapan dan kesalahan masing-masing. Itu kita salah, jangan sama sekali salahkan Allah Ta'ala di atas kesilapan yang kita buat. Bahkan mengakulah, ya Allah, aku bodoh, ampunkanlah aku ni malas, satu aku bodoh, mengaji duduk kat luar selalu, contoh kan. Kalau ada sebab duduk kat luar, duduk masak apa, lain hal. Ni kita cerita yang tak ada hal apa-apa saja duduk luar. Padahal aku bodoh, ya Allah, aku kitab pun tak bawa, nota pun tak ada, pen pun tak bawa. Mai duduk jasad aja kat sini, kepala otak tu ke lain. Mai sini pula, mai mengantuk steam, ya, buat dengar tak dengar. Dia ustaz kata apa? Buat macam profesional, macam Tok Guru dah alim ulama. Padahal macam ular dalam semau. Salahkan dia ni. Pasal apa? Allah Ta'ala tak suruh kita ambil ilmu macam tu. Adab pun tak jaga, sabar pun tak buat. Habis-habis nak buat macam mana? Dah dia bagi aku tidur. Tidur lah. Aku tak nak tidur tapi ngantuk. Ngantuk sangat. Tidur lah. Sedap hidup itu. Tengok TV tak tidur pula. Tengok TV pandai pula. Ngantuk tu. Cerita tu tak datang lagi. Buat air kopi sikit. Kukul lah nak segar. Ngaji tak ada pun minum air kopi. Nak bagi segar. Nak buat benda-benda tu pandai je buat kita. Balam buat agama ni, ada je alasan dia bagi. Pula tu menyalahkan Allah Ta'ala dan tak pernah rasa kesalahan diri. Fokus asal saya nak sebut, nak cerita semua tu. Tuan. Tang tadi tu, di atas nak sebut proses Allah Ta'ala buat kerosakan, sebab cause effector apa sebagainya. Allah Ta'ala memang dia penentu semua daripada dia. Tapi di atas patut sebab setiap manusia ni dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia buat. Dari segi adab bercakap pun, dan dari segi atas apa yang Allah Ta'ala dah bekalkan kita, kita kena salahkan diri kita di atas apa kesilapan kita buat. Dan jangan putus asa di atas kesalahan yang kita buat. Bahkan mujahadah, tinggalkan apa yang dilarang, apa yang nama mudarat, bangun untuk jadi seorang hamba yang taat. Itu kita ada. Jangan jadi macam iblis. Dia yang aba wastakbara untuk ikut perintah Allah Ta'ala. Dia degil, tak nak ikut perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia beri penghormatan pada Nabi Adam. Allah Ta'ala tak pernah suruh dia ingkar. Allah Ta'ala tak pernah perintahkan dia untuk jadi iblis. Tapi di atas ingkar dia pada iblis, kepada perintah Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala hukumkan dia iblis dan hukum wa kana minal kafirin. Salah sama.
Salah iblis tak? Tapi iblis di atas keengganan dia untuk beri penghormatan dan patuh pada perintah Allah Ta'ala tu, dia tak degil dia dan takabur dia. Itu kot rasanya. Dia tak rasa pun salah takabur dia. Dia tak rasa pun degil dia, enggan dia untuk memberi penghormatan pada Nabi Adam itu. Allah Ta'ala hukumkan kafir kat dia. Dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, dengan sebab engkau sesatkan aku, panjang ke umur aku, nak buat apa? La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan panjangkan umur aku dengan sebab engkau sesatkan aku. Hai. Siapa yang sesat? Konon nampak macam ahli tauhid tak? Allah yang sesatkan aku. Tak. Memang perbuatan memberi hidayat dan menyesat ialah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah suruh kita jadi sesat. Dia hantar Nabi dan Rasul untuk bagi kita jalan betul. Kita yang degil, yang tak nak ikut jalan betul, jangan disalahkan Allah Ta'ala untuk menyesatkan, untuk menyalahkan Allah Ta'ala di atas kesesatan yang berlaku. Tapi semaklah kat diri kita apa sebab menyebabkan kita jadi sesat. Jadi asal nak sebut apa? Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, salahkan diri kita, jangan salahkan Allah Ta'ala, jangan jadi macam iblis yang menyesatkan, menyalahkan Allah Ta'ala, menyesatkan dia, sedangkan dia sendiri telah diberi pilihan untuk pilih jalan sesat ataupun jalan betul. Dan kita disuruh untuk jadi macam mana Nabi Adam AS. Nabi Adam ni macam mana? Dia makan buah khuldi tu bukan berdosa. Panjang tu. Ada bab saya pernah syarah kat tuan-tuan. Panjang umur nanti bab Rasul kita jumpa bab tu. InsyaAllah. Bukan ada salah dia makan buah khuldi. Lagipun kaedah kita belajar bab Nabi Rasul nanti. InsyaAllah. Mustahil Nabi Rasul maksiat. Betul tak? Mustahil Nabi Rasul buat benda haram, makruh atau khilaf aula, ataupun buat benda-benda yang larang. Mustahil pada Nabi dan Rasul buat benda demikian. Nabi Rasul ni semua pada dia taat. Hatta kalau pada Nabi Adam AS, dia makan buah khuldi itu bukan maksiat. Makan buah khuldi itu adalah taat. Jangan silap belajar. Dengar elok-elok. Kita pula diajar dengan wajib bersifat amanah, mustahil khianat. Apa makna amanah? Ismah, wajib maksum, mustahil buat dosa. Siapa kata Nabi Adam makan buah khuldi berdosa, yang ni terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak betul. Bukan dosa pada Nabi Adam tu. Rupa dosa. Bukan dosa. Kalau nisbah bukan Nabi Rasul, sebenarnya dia hero. Tapi dia rasa dia bersalah. Disebabkan dengan sebab dia, hasil keturunan dia, ada keturunan dia, ada Islam, ada yang kafir. Yang Islam tak apalah. Ada tak yang kafir? Ada tak yang munafik? Ada yang murtad? Ada yang wahbi? Contoh. Ada macam-macam hal dia. Dia menyalahkan diri. Padahal bukan dia yang salah. Anak cucu dia yang salah. Qabil Habil. Siapa salah? Takkan nak salahkan Nabi Adam menganakkan anak dia? Qabil tu. Yang bunuh Habil tu. Salah siapa? Pembunuh. Siapa yang bunuh nak salah? Jangan salahkan ibu yang mengandung. Itu kan. Jangan salahkan bapa yang menyebabkan engkau boleh terlahir atas muka bumi ni. Yang salah siapa yang salah? Ha? Tapi Nabi Adam dia tak mulia dan baiknya hati dia. Dia tak bersalah. Tapi dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Ada pelajaran di situ, kena belajar bab Rasul nanti. Panjang umur, coming soon. Next stage, insyaAllah. Pasal masih nak faham bab perbuatan tu kan. Jadi kaedah kita buat taat macam mana pun, macam mana. Rasakan aku tak ada apa, Allah Ta'ala yang bagi dayat, semua limpah kurnia dia. Bahkan duk buat taat pun rasa macam mana? Ya Allah, ini sajalah yang aku boleh buat. Tak terang mana pun. Ni pun limpah kurnia kau. Aku sebenarnya boleh buat banyak lagi. Tapi aku banyak cuai daripada taat aku. Dan duk taat ni pun, dalam duk taat pun banyak lagi maksiat yang aku lakukan.
Dalam duk taat pun aku duk lalai lagi. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ni adab kita. Kita disuruh jadi macam Nabi Adam. Walaupun maksum tak ada dosa, tapi dia rasa dia bersalah. Ya. Jangan jadi macam iblis, buat jahat dan duk arah. Dia menyesatkan, dia menyalahkan Allah Ta'ala kerana menyesatkan dia. Dan tak bagi dia hidayat. Ya. Ini kaedah kita di Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang silap salah datang daripada diri kita. Adab bercakap. Nak belajar satu hal lagi yang saya sebut tadi, supaya kita boleh menerima ketentuan Allah Ta'ala, baik atau buruk, itu satu hal. Yang tu pun ada pelajaran, saya sebut sekali lalu. Apa dia? Kadang-kadang kita kena sakit, demam, betul tak? Nak sakit. Tapi sakit kena terima. Mesti ada sebab sakit. Kadang-kadang sebab sakit tu pasal tak jaga kesihatan, macam ni, tak tidur malam lah, makan gula lebih lah. Kan ada sebab dan pasal tu. Salahkanlah diri sendiri. Tang kata apa? Mestilah ada pasal sebab sakit ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Aku ada silap ni. Kadang-kadang kita pun tak boleh trace silap kita tahu mana. Astagfirullah. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Macam mana pun sakit, tetap sakit. Mana nak boleh? Nak, orang kata apa? Nak tak puas hati dengan sakit Allah Ta'ala bagi itu, tak boleh. Apatah lagi, kita kena bencana bukan dengan sebab salah kita. Ada orang lain yang buat salah. Contoh kan. Katalah, kita bawa kereta elok-elok, kita tak langgar orang. Orang yang langgar kita. Macam mana? Terpaksa kena terima. Di atas kita merendah diri, jangan salahkan Allah Ta'ala. Bahkan, ya Allah, tentu ada kesilapan mana-mana ni. Ada hikmah dia. Nak telan tu, apa dia? Alhamdulillah. Mesti ada hikmah dia. Ya Allah, bagi jadikan aku sabar menghadapi semua ni. Mesti ada kesilapan aku. Dan ada hikmah dia. Wallahu alam apa hikmah dia. Terima je dulu. Sabar. Sabar tu as-sabru inda sadmatil ula. Mula-mula tempuh tu, sabar dah. Alhamdulillah, tentu ada hikmah dia. Telan. Di atas hukum, dia salah, report polis, siapa yang kena bayar ganti rugi ke apa dalam isu-isu macam tu, itu tengok siapa yang salah tak bersalah, itu hal lain. Saya tak cerita bab tuntutan tu. Saya nak cerita sudut hati kita supaya tak pening. Tak jadi satu benda yang membebankan kita untuk kita menerima bencana tu. Macam mana? Sabar, tentu ada hikmah. Alhamdulillah, mesti ada hikmah. Itu kewajipan kita. Apa dia? Takkan ada benda mudarat atau manfaat illallah, melainkan Allah yang menentu. Kalau kena kat kita, sedangkan kita taat, kena juga bencana, mesti ada hikmah dan rahsia dia. Tak tahu, wallahu alam, tapi alhamdulillah boleh sabar. Boleh terima. Agak tak tahan, minta, ya Allah, Allah maj'alni minas sabirin, jadikan aku di kalangan orang sabar. Ini akhlak, adab kita dalam menerima bencana ataupun benda-benda yang tak elok. Kalau memang salah kita yang ikhtiar pergi buat benda tak elok. Mencuri misalnya. Kita yang mencuri. Nak mencuri, tuan-tuan, bukan buat mencuri perbuatan bodoh-bodoh pergi mencuri. Mencuri ni mesti tengok dulu. Siapa mangsa yang kita nak jadikan mangsa. Nak masuk rumah, mesti tengok dulu rumah mana, orang kaya ke miskin. Pintu mana yang agak-agak dia tak kunci, tingkap ke? Tingkat 1 ke tingkat 2? Ada polis tak meronda? Ada pagat tak duduk tengok kita? Tengok. Waktu kita pula nak masuk masa bila? Masa bila ni tak ada rumah? Kan tengok semua, betul tak? Saya tahulah tuan-tuan tak biasa jadi pencuri. Saya nak bagi contoh kan. Pandai dah buat rancangan, pandai tak? Pandai-pandai polis dan pagat dia pandai lagi. Satu dia lepas. Dia dah baca semua. Tuan rumah ada, rumah lampu tu buka, lampu tu buka, orang tak ada. Dia dah set macam ni. Duit dia pun dia tahu macam ni. Dia boleh agak simpanan ada tak mana. CCTV dia tahu dah macam mana nak matikan sistem. Dia dah bawa semua lengkap. Pagat tani dia buat. Tengok lepas buat. Soal, salah apa? Salah apa? Sendirilah salah. Satu kena tobat. Satu kalau ada hukum, kalau kena potong tangan, kena potong tangan. Maksud apa? Ditaklif atas dia lah, dia yang buat kesalahan tu.
Kalau saya nak sebut, jadi kena mengakulah kesalahan, taubatlah pada kesalahan, balik pada buat ketaatan. Itu kaedah kita. Nisbah kita, saya duk cerita ni, nak cerita apa? Ni nak cerita bab pentaklifan. Ada buat asal kitab kita, jelas. Allah hanya mahu, dia yang menentu kebaikan ataupun keburukan. Tak ada siapa campur tangan. Tapi dia buat dekat kita, ada hikmah dalam setiap apa-apa yang berlaku dan pelaksanaan. Mesti ada. Takkan ada pembuatan dia yang sia-sia. Mesti ada hikmah dan rahsia. Okey? Saya cadang pun nak sebut untuk malam ni. Inilah antara perbincangan kita mengenai apa perbuatan Allah Ta'ala yang kita kena faham. Allah Ta'ala ni tak ada apa pada dia yang dia wajib. Nisbah dia nak buat makhluk ni harus saja. Di atas kita pula, bila dia taklifkan kita, setiap yang baik pujilah Allah Ta'ala, yang buruk kena atas kita tu, mengakulah atas kesilapan diri. Kalau tak salah pun, sabar dan terima saja ketentuan keburukan yang kita dapat tu. Redha kan, bahasa mudah dia, sabar dan sampai tahap redha. Bahkan puji Allah Ta'ala, alhamdulillah, tentu ada hikmah dia. Misalnya, katalah kereta kita orang langgar, ya, sabar, alhamdulillah, nak dapat kereta baru lah tu. Kan relax je. Tak faham sudah. Mesti ada hikmah. Sekalipun kita tak tahu nak dapat kereta baru bila, tak ada apa, duit pun tak ada, tu satu hal. Ada. Terima je dulu. Terima je. Okey? Segi saya panjang lagi, dia jadi panjang sangat. Situ dulu. Soalan kalau ada sekitar apa kita sebut, kok muskil ke, Mu'tazilah apa saya sebut tadi. Dan di atas kita yang kata Allah Ta'ala harus membuat benda mungkin, bukan wajib. Dan padang pada sudut taklif, memang bila harus Allah Ta'ala buat, apa yang dah ditaklif, jangan salah letak. Puji itu letak pada kebaikan yang bila dia tentukan kat kita, bila ada benda yang kita telah usahakan dengan ikhtiarnya buat benda tak elok, wajib menyalahkan diri kita, taubat, menyesali kejahatan tu, mengakulah kesalahan sendiri, usahakan untuk buat taat. Kalau kita memang tak merancang buat kejahatan apa sekalipun, tengok kena bencana, sabar, belajar menerima apa benda yang tak elok tu, puji Allah Ta'ala di atas setiap pentadbiran dia mesti ada hikmah. Alhamdulillah. Ataupun sekurangnya sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sekali lalu ada soalan. Ya. Ya. Ya, yang tu yang menunjukkan ada istilah takdir tu. Ada orang kita tengok sepanjang hidup dia jahat, tapi ujung-ujung dah tua macam mana? Tengok ke masjid, main mengaji, duduk depan sekali. Kita tak main masjid, dia main masjid dah. Jadi sangat taat. Ada tak macam tu? Ada? Jadi kita tak tahu dia ni umur akhir macam mana. Satu, kita tak boleh, istilahnya apa? Benda yang tak elok, kena tak elok. Kena kata tak elok. Tapi doakan dia pasal mungkin satu hari nanti dia akan jadi baik. Itu maksud dia. Dan jaga juga. Pasal ada dalam hadis Nabi juga, dalam hadis yang sama sebut tu. Tak mana? Ada orang tengok dia berupa taat. Dalam keadaan taat. Tapi mendahului ketentuan Allah Ta'ala ke atas dia. Dari sudut mana? Dia hujung akhir dia menjadi ahli maksiat. Ada orang tengok kecil-kecil semua bagus. Dah besar, nak mati macam mana? Dengan isap rokok, dengan tak semayang, pening, jadi wahabi, mati dah dengan gila babi. Ada? Alhamdulillah. Tapi yang ni sikit. Kebanyakannya terbalik. Kebanyakannya yang tak semayang, free hair, apa seumpama, arak, judi, tua-tua, semua taubat main masjid balik. Alhamdulillah. Jadi, nak menunjukkan apa? Walaupun orang baik, jangan rasa lega dengan kebaikan yang kita buat. Yang tu yang diajar, jadilah macam Nabi Adam. Walaupun buat taat, rasa masih dalam keadaan maksiat. Masih mengasai zalamna anfusana. Okay. Itu kaedah kita. Supaya kita tak, orang kata apa, salah nanti, duk berpegang apa yang kita buat taat daripada kita,
rupanya yang tu kesalahan, dengan sebab itu dicampakkan kita daripada hidayat. Dijauhkan kita daripada hidayat dia. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal duk rasa redha dengan diri sendiri, duk rasa puas hati dengan pencapaian taat yang dibuat. Yang ni sebab-sebab celaka ni. Alhamdulillah. Di sebaliknya, apa dia? Walaupun tak boleh taat, bagi azam nak taat, lepas tu buat macam mana? Usahakan diri untuk buat taat, walaupun duduk dalam maksiat, cita-citakan diri untuk jadi seorang yang taat. Itu kewajipan. Jadi dua-dua orang kena duduk tempat betul. Orang duduk tempat maksiat pun kena duduk tempat betul. Orang duduk dalam taat pun tempat betul. Kalau tergelincir, dia akan tergelincir. Duduk maksiat dengan redha maksiat, suka dengan maksiat, berbangga dengan maksiat. Mati memang habis. Out. Na'udzubillah. Tapi kalau dia dalam maksiat, dia memang rasa bersalah dengan maksiat, dia ada cita-cita nak buat taat, tak mustahil untuk Allah Ta'ala ampunkan dia dan ubah kehidupan dia. Saat akhir nak mati dan kena taat. Nah, di sebaliknya, ada orang yang dalam keadaan taat, tapi dia berbangga dengan ketaatan dia, dia puas hati dengan taat dia, bahkan dia rasa, inilah akulah orang paling baik sekali, tak mustahil untuk mati dalam su'ul khatimah. Di hujung akhir umur hidup dia. Na'udzubillah. Satu, dua-dua tempat kena pergi betul. Orang taat, dia memang teruskan ketaatan dia, jangan sama sekali berpuas hati dengan ketaatan yang ada. Ini kaedah diajar dan diperingat oleh tutup guru kita. Bahkan duk taat tu, kalau boleh nak taat lagi, nak upgrade lagi. Dalam kalau maksiat pun, jangan duk redha dengan maksiat, sedalilah maksiat adalah maksiat, azam nak keluar, berhenti. Nak tukarkan kehidupan daripada keadaan yang buruk tu, derhaka tu kepada taat. Ni dua-dua keadaan kena bagi betul supaya tak jadi ketentuan yang macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita supaya mati dalam keadaan selamat. Saya rasa saya bagi penjelasan tentang soalan. Satu, atas kita hadis tu menyebut tentang takdir itu satu hal. Di atas nak pelihara diri supaya jangan jadi takdir tak elok tadi tu, betulkan kedudukan masing-masing. Walaupun duk taat, kita tak nak taat, nanti ujung dia tengok jadi celaka. Macam kisah Bursisa, Bal'am bin Ba'ura, masuk kisah-kisah tu. Jangan menyimpanglah, jangan jadi itu. Iblis sendiri tak nak jadi macam iblis tu. Sebelum tu guru pada para malaikat, tapi akhir umur dia iblis. Jadi iblis sampai alaihi la'nah ila yaumil qiyamah, laknat sampai hari kiamat esok. Na'udzubillah. Pasal apa tu? Pasal dia tak sedar diri, dia rasa taat dia bagus, dia takabur di atas ketaatan dia. Tak mahu tu. Itu syarat. Jangan silap walaupun berada dalam ketaatan. Di sebaliknya, bila ada maksiat, jangan redha dengan maksiat, jangan berbangga dengan maksiat, bahkan kena rasa kecut hati, takut, gerun, bahkan kalau boleh nak berubah untuk jadi taat. Ini disiplin. Yang tu yang saya bincang dari sudut taklif tu. Wallahualam. Lain kalau ada. Soalan mentanyakan mengenai ketentuan Allah Ta'ala yang dia lah menentu baik buruk tu kan. Ketentuan memang kat dia. Soalan mentanyakan dengan istilah qadar mu'allaq dan mubram tu. Saya duk sebut tadi tu, aduh, macam tu kot, bahasa mudah ni. Pasal sebut lagi istilah tu, saya kena syarah setengah jam lah. Kan? Saya duk syarah tu, aduh, nak kata apa? Pasal Allah Ta'ala padang pada sudut taklif, kan kita dia ada pentaklifan syarat, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Padahal semua ketentuan Allah Ta'ala, betul tak? Jadi, apa yang kita buat tu, dengan disiplin saya sebut tadi tu, hak itulah mu'allaq yang disuruh kita buat. Dan walaupun mu'allaq, semua datang daripada siapa? Allah. Dan cuma nak betulkan tu, walaupun kita dah buat taat, jangan rasa kita ni selesa dengan taat kita,
Bahkan kalau boleh nak taat lebih lagi daripada taat yang ada, tak pernah redha dengan kepuasan, tak pernah merasai kepuasan dengan taat yang ada, bahkan nak taat lagi, nak taat lagi, nak taat lagi. Bahkan kita menyalahkan diri kita lagi di atas tak boleh buat taat yang sesempurnanya. Inilah dipanggil mu'allaq. Supaya kita meletakkan di tempat pentaklifan yang betul, sebab yang betul, boleh jadi macam mana Nabi Adam. Ini panggil mu'allaq. Begitu juga mu'allaq dari sudut orang yang ahli maksiat ni. Walaupun ahli maksiat, walaupun kafir, katalah macam-macam jahat dia buat, tapi dia rasa takut, dia gerun, ada niat dia nak jadi baik. Inilah mu'allaq yang ditaklifkan. Kalau ada memang perasaan macam ni, tak mustahil untuk nak berdapat sabab hidayat yang walaupun awal-awal dia kehidupan dalam keadaan celaka, tapi hujung hidup dia adalah orang yang bahagia. Ni yang diperintah kita. Satu saya sebut dari sudut pentaklifan, ini kaedah. Yang inilah kalau istilah, inilah mu'allaq yang kat kita. Jadi kalau faham nak guna istilah mu'allaq dan mubram tu, dekat kita adalah mu'allaq macam ni. Dekat Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, mubram. Allah Ta'ala pada dia tidak ada yang mu'allaq. Semua mubram. Pada siapa? Dia dah tentu belum kita baik jahat. Dia dah tentu belum dapat hidayat, tak dapat hidayat. Mati husnul khatimah ke su'ul khatimah, dah siap ke tak siap dalam ilmu dia. Pada Allah Ta'ala, semua mubram. Tak ada apa-apa yang pada Allah mu'allaq. Tidak. Memang dia nak buat mungkin tu harus. Tapi semua mungkin dah ada dalam ilmu dia. Semua dah dalam ketentuan dia. Tak akan berubah apa-apa pun. Macam mana ketentuan dia, macam itulah berlaku. Makhluk tak akan ubah apa-apa. Dan Allah pun tak akan ubah apa-apa. Apa yang ada dalam ilmu dia dan iradah dia. Itu mubram. Dia mu'allaq kat kita. Jadi cari sabab untuk buat musabab. Dalam bahasa yang sama, hati ke orang Ta'ala. Lapar tak? Cari makan. Nak terkencing tak? Pergi tandas. Tak apa. Ngantuk tak? Pergi basuh muka. Bodoh tak? Magic. Itu lah. Sejuk tak? Tutuplah aircon satu. Tak pun tutup semua. Contoh. Jadi buat mu'allaq yang betul. Bila buat betul macam mana? Cantik je jadi. Alhamdulillah. Balik ke Allah Ta'ala. Ya. Doa boleh mengubah takdir. Istilah doa mengubah takdir ni lah yang kita duk bincang mu'allaq dan taklif tadi. Makan nasi kenyang tak? Makan nasi boleh jadi kenyang tak? Itu dia. Itulah doa boleh mengubahkan takdir. Jangan anggap doa ni hanya sebagai fata morgana ataupun hanya hayalan saja. Ya Allah dah. Doa dia ada hakiki dia. Doa ni macam lapar makan nasi, dahaga minum air. Fungsi peranan doa tu macam tu. Macam tu. Yang doa boleh tolak bolak. Jadi jangan anggap doa ni tak. No. Doa is something there. Dalam masa yang sama, zohir. Doa adalah doa. Doa ada peranan doa. Kita punya sabab zohir yang kita buat ada peranan zohir. Sabab zohir itu. Betul. Jadi, cuma jangan faham doa kita ni mengubah ketentuan yang pada Allah Ta'ala. Itu tak. Doa ni dia ada perubahan dari sudut ni, pentaklifan sabab-musabab, cause effect ni. Dalam bab mu'allaq ni. Dalam bab pergantungan makhluk ni. Ya, situlah doa yang kita boleh mengubah takdir tu kat situ lah. Mengubah takdir yang mana? Mengubah proses sabab-musabab. Dan Sayyidina Umar pun dulu asalnya belum beriman tak? Rasulullah perintah doa, ya Allah, berimankan salah seorang daripada dua Umar. Umar seorang tu Abu Jahal tu lah. Satu lagi Umar. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Muhammadnya Sayyidina Umar. Tu kan? Macam mana boleh beriman? Allah Ta'ala ikut kata Nabi ke ketentuan Allah Ta'ala dah? Pandang pada ketentuan Allah Ta'ala, siap dah dalam ilmu dia. Cuma dia atas proses sabab. Macam mana? Mu'allaq, doa. Nak menunjukkan doa ni ada peranan dia. Yang itulah maksudnya doa mengubah takdir, nak menunjukkan jangan sembarangan buat urusan doa
Doa maksudnya berperanan macam mana lapar makan nasi. Yang tu kot. Kalau tawar bubuh garam. Bubuh garam tu. Macam mana doa. Doa tu kadang tu garam tu. Sikit je pun. Ya Allah, terimalah amalan kami. Sebab tu Allah Ta'ala terima amalan kamu. Itu dia punya peranan. Jadi bagi betul sabab syariat yang ditaklif atas kita untuk buat tu. Yang tu kot. Misalnya kerajaan sekarang sewel lah. Macam mana nak pergi elok? Pangkah esok jangan tak kenal siapa sepatutnya pangkah. Jangan birai pula. Saja ayat bodoh itu kan. Dah daftar mengundi belum? Belum. Macam tu lah. Nak sebut buat sabab tu bagi betul. Ada peranan ke situ? Ada. Walaupun nampak kecil aja. Pangkah. Contoh kan. Setiap sesuatu tu semua akan dipersoal. Yang tu kat kita. Yang tu mu'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa nabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.